Polis mengesan sindiket yang didalangi Eddie Kana terlibat dalam kes penipuan Macau Scam, judi dam talian dan penipuan pelaburan pertukaran mata wang asing Forex. Hai adik-adik. Adik-adik pernah nampak tak kes-kes yang dalam video ni tadi terjadi ataupun tersebar luas dekat media sosial ke, dekat surat khabar ke, ataupun dekat televisyen ke? Adik-adik mesti tertanya kan apa yang terjadi sebenarnya ni? So, adik nak tahu tak apa yang terjadi sebenarnya? Kalau adik nak tahu, jom Kakak terangkan. Apa itu scam? Scam ialah merupakan salah satu penipuan dalam talian yang mungkin melibatkan kerugian wang tunai ataupun menjanjikan janji-janji manis bagi mendapatkan kepercayaan mangsa dan menyamar sebagai agensi kerajaan seperti pihak polis, bank atau mana-mana badan kerajaan. Antara kes scam yang sering dilaporkan adalah love scam, Macau scam dan phishing. Adik-adik, mesti korang familiar kan dengan love scam ni? Sebab love scam ni juga adalah antara scam yang sering berlaku di negara Malaysia. Sebab itulah adik-adik, kita jangan terlalu percayakan kepada orang yang baru kita kenal di media sosial. Tapi, hari ini kita nak bincangkan tentang Macau scam. Apa itu Macau scam? Macau scam ni adalah sindiket penipuan yang didalangi oleh warga tempatan dan warga asing. Biasanya, scam membuat panggilan telefon secara rambang dengan mendakwa mewakili pihak berkuasa atau institusi kewangan tertentu. Panggilan tersebut dibuat bagi membuat pengesahan transaksi kewangan yang kononnya milik mangsa. Taktik ini digunakan bagi memperdayakan mangsa dan boleh menyebabkan kerugian ribuan ringgit. Adik-adik, mesti korang tertanyakan kenapa nama scam ni adalah Macau scam? Okey, terdapat dua teori yang menyatakan kenapa nama scam ni adalah Macau scam. Teori yang pertama menyatakan mangsa pertama ialah dari Macau. Teori yang kedua menyatakan jenayah ini terkenal dan berpusat di Macau. Namun, menurut PDRM, kini jenayah ini turut didalangi dalam kalangan rakyat Malaysia dan mangsa tu boleh terjadi kepada sesiapa je, tidak kira ahli politik maupun selebriti. Okey adik-adik, jom kita sambung tengok video ni. Hello, saya membuat panggilan daripada mahkamah. Hasil semakan daripada pihak kami terdapat pertuduhan atas nama anda. Anda perlu selesaikan hutang yang tertunggak untuk mengelakkan nama daripada disenarai hitamkan. Anda perlu masukkan duit ke dalam akaun yang saya bagi tadi tu. Ya, hari ini. Okey, terima kasih. Jangan berkongsi sebarang maklumat peribadi dan perbankan anda. Jangan mudah panik. Tamatkan talian jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak polis. Berdasarkan video tadi dan apa yang akak terangkan tadi tu, adik-adik pernah tak alami situasi macam tu? Tak kisahlah terjadi dekat adik-adik ke, ataupun mak ayah adik ke, ataupun nenek atau adik ke. Okey, kalau adik nak tahu, itu adalah modus operandi yang digunakan oleh scammer untuk mengambil ataupun mencuri duit adik-adik tanpa adik sedari. Macam mana adik-adik semua nak hadap kalau adik-adik terima panggilan macam tadi tu? Okey, yang pertama sekali, adik-adik semua kena bertenang. Kenal pasti. Sentiasa berwaspada dan berhati-hati semasa berurusan dengan orang yang tidak dikenali. Mereka mungkin adalah scammer. Dengan kebolehan untuk mengenal pasti jenis scam atau scammer, anda boleh mengelak dari menjadi mangsa. Yang kedua, semak. Semak jika anda mengesyaki isi kandungan atau butir kenalan adalah mencurigakan, sila semak dengan pihak berkuasa melalui saluran rasmi. Yang terakhir, laporkan. Laporkan sekiranya isi kandungan atau panggilan telefon kelihatan mencurigakan dan anda merasakan bahawa anda adalah mangsa scam. Hubungi pihak berkuasa dan pihak polis dengan segera. Laporkan sebarang aktiviti, individu atau akaun yang mencurigakan di Facebook, Instagram dan WhatsApp. Tips keselamatan dalam talian. Yang pertama, jangan dedahkan butiran log masuk anda kepada mana-mana pihak termasuk sahabat dan keluarga. Yang kedua,
Lindungi akaun anda dengan sentiasa menyemak aktiviti dan menukar kata laluan dengan kerap. Yang ketiga, jangan sesekali membuka mesej atau link yang mencurigakan. Jika anda merasa curiga, laporkan kepada pish@fb.com. Yang terakhir, jika anda rasa akaun anda telah dicerobohi, layari pusat bantuan Facebook, Instagram atau WhatsApp untuk mengakses kembali akaun anda. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam melawan makau scam dan memastikan digital platform kita bebas daripada sebarang scam. Sekiranya kita berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, ianya hanya memberi peluang kepada scammer untuk memusnahkan negara kita. Jadi, marilah kita ramai-ramai melawan scam. #TakNakScam